Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita tunggu viewer. Okey, Anwar dah masuk. Terima kasih Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey. Malam ni tak dengar sound tak kuat. Hello. Dengar. Dengar tak? Cakap Kedah pekat sangat lagi. Assalamualaikum. Clear ke tak sebelum tu? Clear ke tak? Kalau clear, komen clear. Tolong share, like. Oh, dengar. Oh, Abang Anwar kita cakap Kedah. Okey. Alhamdulillah lah, saya kalau ikutkan dah start sembuh hujung 2018 sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Clear bahang. Okey. Saya mula teruk, gastrik, GERD, anxiety ni kroniknya waktu tahun 2016, tapi sebelum 2016 dah memang teruk dah. Dia kira sat jadi, sat tak jadi. Okey. Oh, Abang Nan. Dengar tak Abang Nan? Oh, cakap tak clear lagi. Kita lemah lembut. Cakap pelan. Okey. Saya start sakit, kita sembang start sakit kronik terus lah. Nak kata kronik tu maksud dia setiap masa saya selesa, macam-macam simptom yang tuan-puan PM saja tanya yang ni sakit nu, rasa ni rasa nu. Yang tu memang saya alami. Bahkan ada yang lagi yang pernah satu ketika tu dah nak duduk berasa tak selesa, berdiri pun tak selesa. Last sekali saya tidur tu satu badan daripada kaki, paha, perut, dada, bahu, tangan semua menjadi ketak. Okey. Syahrul ya, Abang Syahrul. Proses penyembuhan tu ke? Proses penyembuhan tu saya cerita satu sikit. Dia macam ni. Lepas tu saya cerita daripada 2016 dululah. Saya ni kebanyakan kerja saya di luar negara dulu. Sekarang ni je baru rasa dalam start bulan 9 tahun lepas sampai sekarang saya ada kat Malaysia. Sebelum ni kerja saya dekat luar saja. So boleh tuan-puan boleh rasa lah macam mana anxiety saya tu, macam mana saya nak bagi kontrol diri, bagi kuat. Kalau ikut logik, Allahualam lah,
Nauzubillah min zalik lah. Janganlah jadi kat tuan-puan. Saya doakan tuan-puan yang mana yang sakit tu, saya doakan akan kembali sembuh dan sihat lepas ni, insya-Allah. Okey. Saya dulu kadang-kadang naik flight seorang. Kadang-kadang dengan kawan-kawan teman. Pergi sekali satu tim. Kadang-kadang seorang. Kita cerita pergi Korea dulu lah. Pergi Korea, kalau kata makanan dia tak pedas, masam. Cuka. Oh, terima kasih Anuat, gila banyak. Lepas tu, saya jenuh nak kena kontrol. Waktu tu pula, saya kenal lama dah dengan Umi. Tapi waktu tu, saya tak ambil produk ni kat dia. Saya duk macam-macam, try macam-macam produk lain. Saya tak mau sebut lah nama-nama produk tu. Ada yang lagi teruk, ada yang tak ada kesan, dan ada satu jenis produk tu dia tak berkesan untuk gastrik tapi untuk imun badan. Alhamdulillah lah. Saya duk ambil yang tu sajalah. Minum minyak zaitun ni mentah-mentah tu je. Oh, pekat, minta maaf lah kalau kata nak suruh saya tune ke. Saya boleh lah, faham tak Kedah sikit? Boleh tak? Boleh faham tak? Dalam 24 orang yang bertuah ni, boleh faham tak kalau saya cakap Kedah? Okey, kita sambung. Kat mana dah tadi? Lupa dah. Bila saya duduk tempat orang ni, duduk kat Korea ni, mau tak mau, kalau kita pergi kedai makan dia, kita tak boleh nak pilih. Kita tak boleh nak pilih sangat. Sebab halal dia, negeri yang saya duduk tu, Gumi dengan Jempiong tu, Gumi tu Alhamdulillah, kalau kita tanya 10 orang, 2 orang kena Islam. Mereka tahulah Islam tu. Jempiong ni pun tak tahu terus. Mereka hang tanya masjid, kata kita ni orang Islam, kita cari masjid, mereka tak tahu langsung. Lepas tu, nak makan tu kita kena cari yang seboleh-bolehnya halal. Nasi mereka sticky rice, mereka nasi macam pulut sikit. So kat nasi tu saja dah tak boleh dah, saya tak boleh makan dah. Kalau kita makan mesti triggernya, kembung perut. Mau tak mau kita kena masak sendiri. Apa saya buat setiap hari? Goreng sup. Goreng sup. Okey, sampailah kita nak cerita Umi ada, saya tengok dalam Facebook Umi ada satu produk. Umi perkenalkan pula kat saya dan saya cubalah. Minyak bukan minyak Gesta mula-mula. Mula-mula manisan. Makjun lah, makjun kuat tu. Dan alhamdulillah saya makan macam simptom-simptom yang ada juga. Sahabat-sahabat kita kena macam Abang Dan tanya saya. Ada siapa-siapa lagi tanya saya. Lepas makan tu, kita kena minum air banyak. Kita kena kira jaga makan kita. Aturan ambil pengambilan tu pun sebelum tidur dengan selepas tidur. Okey, macam mana cara saya? Saya buat jaga pemakanan waktu tu. Tak ada peluang macam ni. Tak ada siapa nak share dia sembuh. Tak ada siapa nak guide. Saya duk tanya Umi. Saya kira apa sikit saya tanya Umi. Kadang-kadang saya tak tanya Umi, tengok saya post status silap sikit lagi dia tegak. Umi ni bagus. Dia tengok WhatsApp saya, tengok Facebook saya. Oi, hang makan yang ni ke? Sakit perut. Cepat ambil manisan dia tu. Makan siap-siap maju tu. Macam tu. Tapi kalau kata saya
waktu saya jaga tu betul-betul makanan tu tepi tilam. Kat sana depa bagi kami tidur secara tradisional. Kami tak ambil hotel, kami ambil apartmen. Lebih kepada ambil apartmen sebab kami nak masak senang. Bila ambil apartmen, dapat depa tak bagi katil dengan tilam, depa bagi macam tradisional depa. Ada lemek tu lah macam toto kita tu, batal. Yang tu je. Saya letak siap-siap manisan dengan air 1 botol, letak tepi saya. Macam tu lah. Nak tidur je saya ambil. Elok bangun tidur je saya ambil. Okey, macam mana cara hidup saya? Macam siapa yang ada dalam grup bimbingan saya tu, selalunya orang yang baru masuk, saya akan boost lah benda tu. Yang tu sebenarnya, apa yang saya buat? Apa yang saya buat lah. Yang saya ada penambahan tidur, menyiring belah kanan. Jangan sesekali tidur menerak. Jangan sesekali tidur menerak. Setengah orang mereka tidur menerak. Seronok tidur menerak. Kan? Biasalah tidur menerak macam-macam benda kita boleh buat. Sambil tengok handset lah apalah. Kalau kata kita ni seorang gastrik, tak payah, jangan, elakkan daripada menerak. Minta tolong. Bila saya tanya kadang-kadang 2-3 orang, dia tanya saya, Ehsan, WhatsApp saya, Ehsan, pasal apa kembung trigger kembung kita tanya makan macam mana? Makan okey. Oh, jadual makan macam mana? Oh, tadi pagi pukul 7, sebelum pukul 7 dah makan dah. Okey. Malam pukul 7 malam dah makan dah. Okey, tapi malam ni rasa kembung sebab apa? Kita tanya-tanya, oh rupanya perangai dia, sikap dia suka tidur menerak. Duk apa saja lagi menerak. Menerak, jangan. Okey, satu lagi, laki lah kebanyakan, suka buka baju. Duk rasa hangat, buka baju. Kalau kata tak hangat, tak panas pun, dia pun buka baju. Buka baju, pakai lok pendek, buka baju keliling rumah. Lepas tu duk trigger. Apalah rasa kembang muka, kembang bau-bau paha-paha ni. Rasa kembung perut. Kita tanya-tanya pasal apa? Oh, duk kat tidur pun buka baju. Tak tidur pun buka baju. Cuba elakkan. Lepas ni tak payah cuba pakai dah baju tu. Selak tu. Nak tidur. Kalau kata teruk tu, pakailah sarunglah stokin. Macam saya ada kata kipas pula. Setengah orang kipas tu dia suka betul-betul lock bagi kat dia. Bagi kena terus kat dia. Dia bagi seronok sejuk. Lepas tu tengah-tengah tidur, dia jadi kembung lah, apalah. Tak selesa lah. Lepas tu WhatsApp kita. Pukul 2-3 pagi. Ya orang Kedah. Orang Kulim. Duk WhatsApp kita pukul 2-3 pagi. Kita tak perasan. Kita esok tu lah. Kadang-kadang kalau kata dan perasan tan ambil handset tan subuh tu kita WhatsApp. Kita tanya-tanya pasal apa? Oh, sebab tidur buka baju satu pasal. Taklah kipas kat dia satu pasal. Ya Allah. Dia bagi bonus gastrik kat dia. Okey. Yang tu kita baca bab tidur. Mangkit tidur kalau boleh mangkit awal. Mangkit awal tu kita dah tidur elok dah, pakai baju elok dah, tidur. Lepas tu mangkit tidur awal. Terus saya punya amalan lah. Ambil manisan, bubuh 1 camca. Okey, ambil manisan, makan 1 camca, minum air 1 gelas. Alhamdulillah, bangun. Lepas tu cucikan diri sikit. Dan insya-Allah dia akan dalam kurang daripada setengah jam tu, dalam 15 minit ke setengah jam tu terus rasa nak buang. Try makan macam tu. Tidur awal, sebelum tidur makan manisan. Waktu tidur
Menyiring belah kanan, pakai baju sarung stokin, bangkit tidur awal. Lepas bangun tidur tu, ambil manisan, makan, minum banyak 1 gelas. Lepas tu bangun, cucikan diri, tak sampai solat-solat. Habis solat tu selalu. Lepas solat subuh tu, toilet panggil. Pergi masuk toilet. Dia buat pelaburan awal pagi. Waktu tu rasa lega dah. Tidur pasang aircon boleh ke? Boleh. Tidur pasang aircon boleh. Tapi selimut lah. Aircon tu jangan sejuk sangat. Saya kalau kata kat rumah pun, kalau kata malam tu pasang aircon 27. Tapi kena selimut lah. Pakai stokin lah. Boleh. Yang penting kipas jangan talar 100% kat kita tu. Kalau kata buka kipas, tak tidur oleh aircon, buka kipas, biar kipas tu duduk tu. Orang panggil apa tu, duduk kanan kiri tu. Macam tu. Satu-satu step lah saya nak abang step saya. Lepas kita buang habis semua tu, dah solat tu, pagi-pagi tu, terus breakfast. Terus breakfast. Ambil nasi. Macam Umi sarankan, ambil nasi. Kalau kata nasi lemak tu, jangan buah sambal. Lepas tu, buat urutan lah. Kalau kata ada minyak gestor, kita makit tidur. Lepas subuh tu, kita buang lah memang. Lepas subuh tu, buat urutan. Buat urutan ikut yang ustaz ajak tu. Kalau tak ada minyak gestor, ustaz kata guna minyak masak tu. Tak pun minyak zaitun. Kalau hef-hef sikit, minyak zaitun lah. Okey. Ini tadi kat Korea tu. Kalau kata cerita dekat Korea ni, banyak sangat saya anxiety. Setiap kali hujung minggu, Sabtu Ahad, pilih dalam 2 hari tu, kalau kita tak keluar pekan besar lah. Maksud dia tak pisul ke, Busan ke, apa ke, kita pergi restock barang makanan sebab memang kena masak sendiri. Kalau kata harap yang company dia bagi satu kedai makan, hampa pergi pilih sendiri. Kalau kata kami hanya makan nasi dengan seaweed tu pun, kalau hari bagus ada telur tu pun memang tak lalu lah, sebab kita tahu kan, mereka masak periuk yang sama, pinggan yang sama, orang makan camca yang sama, sudu. Jadi hari minggu kita pergi jalan kaki. Kalau kita naik teksi mereka pun boleh. Lagi kita cakap tempat lain, mereka cakap tempat lain lah. English mereka tak faham. Kita jalan kaki dalam lebih kurang 2 ke 3 kilometer juga. Bayangkan kita seorang yang anxiety, kita jalan kaki. Waktu tu saya cerita ni, waktu tak ambil lagi manisan dengan minyak gestor. Waktu ni saya cerita tak sihat lagi, tak sembuh lagi. Tak dengar sangat lah. Dengar tak? Ni pengantin baru ni. Okey. Macam mana waktu tu saya kontrol diri saya daripada anxiety. Betul-betul time tu saya kena kawal. Positifkan minda, kawal fikiran, kawal perasaan. Kalau kata time tu saya layan sangat, memang tak boleh. Gastrik lepas pergi Korea, sebelum pergi Korea tu lagi. Sebelum pergi Korea tu, yang ni sebelum pergi Korea tu, saya jadi penghuni lah, kerap lah, dekat hospital Pakar Metro Sungai Petani tu. Dia main trigger teruk sikit, abang kat mak, abang kat bini ada anak kecil, abang kat mak kata tolong bawa pergi Metro, check in sehari 2. Kita pergi Metro, check in lah sehari 2. Lepas tu duduk pergi lagi, balik sampai sebulan, pergi lagi, check in lagi, sampai last kali ke-4 ke ke-5 tak tahu.
Doktor kata apa? Hang kena pergi check apa yang mental punya tu. Kira dia kata try pergi check lah kokokkan mental kot. Dia kata kat saya tak kata gila. Tapi pergi check tengok kokokkan depa boleh nak atok hidup tu macam mana. Depa boleh nak guide kita, nak bagi kita elok balik, normal balik sebab kita duk fikir sakit je ni padahal depa check jantung sakit, gula elok. Apa jantung tak sakit, gula elok. Semua elok, pergi x-ray pergi semua 2-3 kali masuk wad, duk elok aku tu. Last sekali sarah yang tu kita kena tu tak pi dah. Ya betul. Kita duk rasa berdebang. Tuk 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 tuk. Lepas tu kalau kata picek darah tak tinggi. Tapi nadi laju. Tok nadi tu. Oh time tu kalut lah. Time tu memang kita duk rasa yang tu, duk rasa yang ni. Sebab tu lah sampai pergi hospital banyak kali. Duk makan ubat hospital tu lah. Duk yakin kat ubat hospital tu. Tapi sambil tu duk ambil produk ni. Sampai ada yang produk yang orang panggil apa, yang tak boleh masuk Malaysia pun kita ambil juga. Sebab saya time tu sehingga kan kalau kata saya keluar kahak tu pagi-pagi tu, kahak tu kala berkarat terus. Kala berkarat. Kira tapi ada hikmah lah. Gastrik ni dekat saya. Okey, dengar elok lah. Orang gastrik ni kalau boleh rasa nak sihat tu, tolong berhentilah. Kalau kata yang mana isap rokok tu, berhentilah dari merokok. Saya dulu merokok lah. Lepas tu kena ni sekali, awal-awal tu tak duk buat kemas tu, isap rokok tu. Isap lah rokok. Sampailah saya pergi Korea duk isap rokok lagi. Lah kali padahal dah berhenti lah, sebelum dah berhenti lah, lepas tu pergi Korea isap rokok lagi. Sampailah kali aku bila nak sihat. Try berhenti rokok. Yang tu lah yang saya rasa untuk diri saya. Yang tu lah kunci dia utama yang saya buat. Berapa duit habis. Allah Akbar. Dulu ni Umi, kalau kita kira lah sekali beli pernah satu produk tu, nak kata sekian banyak kali tu tak kena. Ya tapi yang satu produk ni saya tak bisa jumpa dah kat tempat lain. Satu kotak ada 10 secek. Satu kotak harga 300. 10 hari habis. Yang syok bila kita beli, kita tanya, makan macam tu lah dia kata. Setiap hari amalkan setiap hari. Kita pun amal lah. 10 hari yang duduk gutu kak. Saya kata satu produk tu yang tak boleh pakai kat Malaysia tu, harga dia satu botol kecil tu lah. Kecil dia 160. Saya duk biasa beli sampai 4 ke 5 botol tu. Tak ada apa. Yang minyak zaitun lah, apalah yang tu lagi banyak. Sampai saya tak guna benda tu, saya buat mas. Hello? Tadi putus lah. Kira kalau kata anggaran hangus untuk produk lain tu, jangkaan dia dalam lebih lah dari rasa dekat lebih 5,000, dekat 7,000 ke. Tu kalau kita congak secara kasar lah. Sebab tu lah saya pun faham siapa yang sakit gastrik ni, kalau kata nak beli tu, selalunya orang fobia. Sebab mereka dah terkena macam-macam.
pernah beli dalam online harga sampai RM70. PP farmasi, alamak, ada juga RM30. Allah, aku kena dah kata. Macam tu lah. Lepas tu saya berhenti terus rokok kat Korea tu. Ya, sebab tu lah saya kata tu pun Umi, saya kesian. Kadang-kadang yang betul-betul ikhlas nak membeli, tapi depa tak ada modal ke apa. Kita insya-Allah kita boleh tolong tara mana pun boleh. Tapi atas depa jugalah. Atas sahabat-sahabat jugalah. Tapi saya harap terus terang last produk saya guna sampai sembuh pulsa ni lah. Kira saya pun segan nak buat live ni. Lepas tu waktu dekat Korea tu, kita satu jadi untuk sembuh, untuk pemikiran kita, satu positif kami dah cekal ke hati ni. Saya duk pi beli barang untuk restock benda makanan setiap Sabtu Ahad tu, antara satu hari lah, Sabtu ataupun Ahad. Sebab nak jalan jauh, nak patah balik dengan bawa barang ni. Oh, suara putus-putus. Saya pakai line ke wifi ya? Oh, saya pakai wifi. Dengar sekarang? Sekarang dengar? Tak putus-putus. Okey, kita sambung. Lepas tu tapi time tu saya hujung-hujung untuk trip tu. Saya balik daripada trip tu. Saya balik daripada trip Korea tu. Saya kena pergi Vietnam pula silap saya. Lepas tu. Lepas pergi Vietnam, nak pergi Vietnam tu lah, saya start ambil daripada Umi. Manisan kuat. Tapi saya pergi sana sebulan. Waktu tu saya pergi untuk Vietnam tu sebulan. Yang Vietnam ni silap saya trip yang dekat-dekat ujung dah. Tak silap saya. Saya pergi Vietnam. Vietnam pula semua masalah pemakanannya. Kalau kita orang gastrik ni. Anxiety saya rasa sama. Tapi saya start pergi Vietnam tu, saya rasa lain dah. Duk kuih sihat dah. Nak kata sihat tu macam ni. Simptom-simptom yang orang baru makan, kalau kata usus dia tak elok, satu dia tak buang. Saya tak buang dalam 2-3 hari. Saya tanya Umi kata minum lebih minum air. Dia kata, Umi kata teruskan makan, lebih minum air. Kita pun ikutlah. Saya pun ikutlah. Buatlah. Makan manisan, minum air. Tak pernah skip. Makan manisan, minum air banyak-banyak hari tu. Dan betul. Dah dalam 2-3 hari dia tak buang. Lepas tu dia buang. Dia nak buang tu dia berangin tu kan, dia keluar angin tu lah. Punya best. Lepas tu dia keluar angin tu, dalam 2-3 hari tak buang tu, dia membuang. Dia jadi dalam sebulan. Sebulan tak silap saya. Dekat-dekat sebulan. Dekat-dekat sebulan saya duk rasa macam tu. Lepas saya amalkan manisan tu. Lepas tu balik daripada Vietnam tu pula, saya pi lagi Korea. Pi Korea pula. Dekat Korea tu lah lagi, orang panggil apa, lagi sebulan lebih. Saya balik dalam sebulan, dekat sebulan. Lepas tu pi pula Korea. Saya pi pula Korea. Saya dah time tu duk amal lah. Duk amal selalu, duk amal. Tapi saya dulu tak ada peluang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudari, sahabat-sahabat. Dulu tak ada peluang macam ni. Saya tak ada group. Saya tak ada apa. Lagipun saya memang sibuk. Saya tak ada nak tanya, nak abang feedback saya dekat Umi. Saya tak ada nak apa. So, saya duk amal. Ada
rasa macam satu masa tu bila kita duk amal, mungkin dia dah nak start sembuh otot-otot kita. Kan? Waktu tu pula saya dah start ambil minyak Gesta. Minyak Gesta. Saya dah start urut semua dah. Dia ada satu masa dia rasa macam panas kat belakang. Rasa padahal yang tu dia tengah duk berubat kita lah. Tapi saya tak buat feedback apa. Kecuali yang saya tak buang 2-3 hari tu saya habaq kat Umi. Saya habaq kat Umi, saya kata, "Awak aku tak buang banyak hari ni," saya kata. Dia kata, "Tak apa, makan, minum air." Kita pun buat dan alhamdulillah. Kira saya yang saya etika saya tidur tu saya buat macam tu. Yang lepas tu setiap pagi saya buang. Lepas tu setiap pagi saya buang. Cuma fizikal kita punya najis tu lah. Hello. Oh, buat dekat sini dengar tak? Hello. Cuma fizikal najis kita tu lah. Pada mulanya ada dia keras sikit, dia lembut sikit. Dia duk ubah-ubah yang tu lah untuk mulanya. Tapi alhamdulillah lah. Kalau kita betul-betul konsisten, memang akan ada perubahan. Perubahan yang betul-betul positif. Kuat sikit dari tadi. Lepas tu, dekat Korea tu, ada satu ketika tu, betul-betul waktu ni tengah duk amal makan manisan. Ada satu ketika tu betul-betul menguji saya punya anxiety. Saya rasa kalau kata waktu tu saya tak amal manisan tu 2-3 hari demam. Waktu tu fenomena orang guna mikrofon yang ada sound siap kat mikrofon tu, boleh connect bluetooth dengan headset tu. Waktu tu kat Malaysia pun rasa baru nak kenal. Tapi kat sana memang duk jual tepi-tepi jalan, duk jual dah. Duk jual lagu tu je. Adalah kawan beli. Waktu tu pula bola Kedah lawan JDT. Memang saya tak boleh lupa lah benda ni. Saya dengan 2 orang lagi tengok bola. Yang seorang lagi yang duk pakai mikrofon tu tak hati tengok bola. Dia duduk dalam bilik. Dia tengah duduk karaoke. Kami derah lah. Kami duduk apartmen. Kami duduk apartmen dulu. Bila duduk apartmen, jiran-jiran dekat. Kami buka bola pun kuat dah. Tapi bola tak mengganggu lah. Yang kawan lagi seorang ni, dia punya tiba menyanyi lagu Def Gapsi. Kota Ibu Kota. Bukan main kuat. Sampai tengah duk tengok bola tu, nasib baik kunci pintu. Polis meh ketuk pintu. Pong. Ya Allah, time tu punya takut kita adalah foreigner. Memanglah sah. Masuk secara sah. Kan? Tapi Allahu Akbar. Punya takut lah time tu. Kita ni, orang AJT ni dia banyak perasaan. Time tu, ada nak marah apa polis ni bising. Kawan lain kata jangan buka. Law sana kalau kita tak buka pintu tu, dia tak face to face dengan kita, tak ada masalah. Tak ada apa. Saya nak pergi buka pintu. Dia pun tahan. Jangan. Hampir masuk. Bila saya masuk bilik, saya tidur. Start tidur tu. Jadi ketak satu badan. Nak menapas pun tak boleh. Semua tak boleh. Tapi alhamdulillah, saya capai manisan tu. Saya makan lebih sikit. Saya minum air. Kontrol pernafasan, kontrol minda. Kontrol pernafasan, kontrol minda dan alhamdulillah. Alhamdulillah dia semakin kurang. Dia semakin tenang. Dan esok bangkit tidur rasa macam biasa. Dia rasa macam biasa. Lepas tu dalam 2-3 hari lepas tu,
Saya tengok waktu tu musim bola. Musim bola dekat Malaysia. Kami duk tengok kat sana lah. Kami tengok, sambil tengok bola, saya makan kacang. Dia jadi spontan benda tu. Saya makan kacang. Bila makan kacang tu pedas sikit. Tapi saya makan kacang tu dan saya rasa okey. Waktu tu tak sedap. Saya duk makan banyak dah. Lepas tu tengok kata kawan aku makan kacang. Saya dah boleh makan kacang dan waktu tu dah start permulaan perjalanan saya dah kembali sembuh. Apa ni Ustaz? Saya nak jawab satu-satu. Dulu tak ada grup. Betul. Dulu tak ada. Dulu tak ada grup, tak ada ibu. Kak Iza. Gesta boreh. Ya, betul. Kalau kita ikut perkembangan ni ke dulu ni, memang orang panggil apa? Dia tak ada mudah macam lah ni. Tu kalau kata macam lah ni, dengan adanya saya paling respect, saya paling suka dengan adanya si tenang, dengan adanya you strong. Yang tu saya suka. Dia mudah orang gastrik ni, dia lapang. Saya biasa pukul 2-3 pagi makan goreng nasi. Punyalah lapang. Takkan nak makan nasi saja. Goreng lah nasi dengan telur. Punya lapang. Nak kata dulu ni. Lah, alhamdulillah. Cuma satu je, kalau kata ada rezeki, laburkan untuk kesihatan kita. Segerakan. Segerakan proses penyembuhan. Satu lagi laburkan. Masa dah boleh makan kacang tu, dah berapa lama amalkan. Okey, dalam 3 bulan. Saya 3 bulan lebih. 3 bulan lebih sahaja saya amalkan manisan kuat. Manisan kuat, lepas tu minyak gesta lambat sikit. Lepas tapi last sekali tu minyak gesta dengan manisan kuat ada dengan saya. Saya duk amalkan 2 benda tu. 3 bulan je, insya-Allah. Kena konsisten. Satu lagi kena pemikiran kita ni. Yang penting saya rasa saya punya etika waktu tidur tu yang penting. Saya tak tidur, jangan buka baju, tidur menyiring belah kanan. Sebelum tidur ambil manisan, selepas tidur bangun tidur tu ambil manisan. Yang tu kena disiplin. Kita kena disiplin etika kita. Satu lagi, kalau kita nak cheat tu, jangan cheat lah kalau boleh. Maksud cheat tu jangan tipulah diri sendiri. Kalau kata boleh jaga penjagaan makanan. Macam lah terlalu beruntung tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sekarang ada ibu. Macam-macam jenis ibu. Ibu puasa lah, ibu resipi ni lah, yang tu lah, yang ni lah. Allahu Akbar. Seronok tengok. Kalaulah saya masih lagi sakit macam dulu, insya-Allah saya beli semua. Saya beli semua. Orang perempuan tak payah masak, tak apa. Saya baca tu-tu, saya ikut step satu-satu. Ya. Ibu tu saya rasa cukup beruntung siapa beli ibu tu. Saya tak boleh nak fikir lah. Kalau kata dulu, jenuh nak fikir ni, nak makan apa ni. Tahu makan, boleh makan. Dulu saya makan sayur, sawi saya tak mau. Saya makan carrot. Nasi sup ayam pun carrot. Kalau kata goreng ada carrot. Yang tu je. Ya, betul tu. Kak Iza, untuk kesihatan ni insya-Allah ada orang panggil apa? Ada hikmahnya. Adalah. Kita usaha betul-betul, doa, tawakal. Sebab itulah ada dalam siapa yang like page IE Care, saya ada pernah tulis dalam IE Care. Yang tu daripada saya lah. Saya buat. Pertama yang usaha tu gabungan antara 2 benda. Masa kena tu berat turun ke tak? Ya, memang akan rasa. Saya pernah berat, dah lah duduk negara orang. Makan pun memang tak apa nak lalu. Okey.
Memang turun, tapi taklah sampai 10 kilo, tapi memang turun lah. Berat tu turun, taklah cabi macam ni. Lah tu dia, pipi pun besar. Okey, produk di pasaran banyak, kenapa pilih Kulusa? Okey, nak jawab persoalan Umi ni, memang produk sekarang tambah-tambah sekarang ni, produk untuk gastrik terlampau banyak. Sampai tak tahu kita nak pilih, sampai memang ada customer yang WhatsApp saya pun, yang tak jadi customer lagi pun WhatsApp saya pun. Mereka kata, saya beli ni banyak dah. Ni semua. Okey, bagi saya, nak kata tak serasi, memang tak serasi. Dan keberkesanan dia tu kita tak dapat rasa feel tu. Feel tu kita tak dapat rasa. Tambah-tambah satu ubat tu sebelum makan dia pun ada abang dah. Ini ada healing crisis. Nak ambil ni. Oh abang, ini ada healing crisis. Abang kena sekian. Lepas tu, okey, full stop. Habis sampai tu. Kita dapat, kita WhatsApp depa, okey, barang dah sampai. Okey, depa kata terima kasih, sama-sama. Sebelum tu depa dah habaq dah, makan macam mana, kita ikut yang tu je. Kita WhatsApp apa lepas tu, tak balas apa dah. Okey, yang tu lah sebab Kulusa ni. Sebab Kulusa ni waktu zaman time saya ambil dulu, Umi duk tanya saya. Saya memang tak ada masa. Tak ada masa, tak sempat nak feedback kat Umi. Umi yang selalu tanya saya. Dia selalu tengok saya punya status, silap makan sikit-sikit, dia WhatsApp terus. Macam tu lah kata hebatnya Kulusa ni. Satu lagi bila kita makan, kita dah rasa dah, aku rasa macam ni. Aku rasa kesan dia ni. Tak tahu kesan positif ke negatif. Apa aku rasa simptom baru ni. Terus kita boleh tanya, insya-Allah. InsyaAllah akan dijawab lah. Kalau kata saya tak tanya, saya tak tahu pasal benda tu, saya akan refer ustaz ataupun Umi. Macam tu lah selalu. Tapi untuk 2-3 minggu ni, untuk siapa yang dalam grup bimbingan saya, siapa yang dalam IE Care, tengok baru hari ni saya ambil masa sikit, luangkan masa. Sebab sebelum ni minta maaf, saya terlampau sibuk dengan kerja, dengan rumah kena ribut, dengan pindah lagi, memang tak apalah, yang tu personal matter. Tapi saya nak minta maaf lah, sekali kata sebelum 2 minggu ni, 3 minggu ni, saya kurang nak meriahkan grup-grup yang ada saya dalam tu. Minta maaf lah. Baju banyak tak muat. Makan produk lain masih lagi. Yang tu betul-betul tu. Anja ucuk. Yang tu betul-betul. Yang tu betul. Saya kalau kata ikut produk lain, satu memang kita kena pantang. Satu lagi kita tak ada option lah. Makan tu pantang, tak ada apa. Okey, tapi ada juga yang customer dah tempat saya, ada juga yang produk depa beli, depa dibimbing dan orang panggil apa? Kira wang dikembalikan lah kalau kata tak betul. Tapi wallahu alam lah yang tu. Tapi kalau yang tu, sebab saya dah sini dah terbukti, alhamdulillah, saya pun dah sihat. Abang Anwar kita pun dah sihat, kemarin dah sembang. Kak Arma kita pun alhamdulillah dah sihat, dia pun dah habaq kemarin. Dan untuk produk ni dia akan dibimbing, dan yang seronoknya ada pula option. Kita nak makan sedap, okey, ada ibu dia. Kalau kita dah start makan manisan, kita dah boleh makan dah berbagai lagi jenis buah, avocado lah, strawberry lah, apalah, kiwi. Baju banyak. Alhamdulillah, Anja ucuk dah naik 9 kilo. Alhamdulillah. Baju banyak muat. Baju banyak tak muat dah sebab naik dah 9 kilo. Okey, Kak Aiza.
Ya, yang tu betul. Produk yang betul-betul boleh membantu, halal dan thayyiban, dah memang kita dah sah dah tahu. Bukan buat besar-besar punya. Bukan depa ambil produk orang, depa branding, lepas tu overclaim ke apa tak. Jadi Umi buat sendiri, ibu pun Umi dengan ustaz buat sendiri. Ya betul, dah penat sangat try and error. Alhamdulillah Kak Izan 6 bulan sembuh. Macam tu lah. Saya Alhamdulillah 3 bulan lebih sembuh. Sebab mungkin waktu saya duduk sana, saya memang tak cik lah kalau kata saya masak sendiri. Memang sebab saya memang makan sup dengan ambil nasi dengan sup pun goreng. Dua tu je. Memang boring lah makan macam tu. Tapi Alhamdulillah dia boleh sembuh. Kalau kata dinner pun dulu, saya makanlah sticky rice mereka tu. Lepas tu, selalu mereka akan bagi seafood lah. Bagi mereka tahu kita Muslim. Mereka tak bawa pergi kedai yang ada ayam ke, daging ke, lepas tu pork ke apa, tak ada. Mereka bawa pergi kedai halal. Tak halal lah, tapi kedai seafood lah. Kedai seafood saja. Memang tak ada benda-benda selain pada seafood. Saya minta request yang goreng lah. Kalau kata sup-sup mereka pun, sup ramen mereka tu. Bukan nak kata ramyeon. Sup apa? Yang pedas mereka tu lah. Apa, saya pun lupa lah. Yang tu lah. Duk makan sup goreng. Lepas tu etika saya macam tu. Urut memang kerap. Saya buat urutan bila ada manisan minyak gestar tu. Cuma saya nak abang, kalau kata yang mana yang smoking tu, berhentilah isap rokok. Yang mana masih lagi tidur, buka baju semua tu, tolong pakai baju. Lepas tu yang mana yang sedang dalam proses penyembuhan, tolong konsisten. Kalau kata ada apa-apa, tolong feedback terus. InsyaAllah ejen-ejen yang bimbing tu boleh kita boleh jawab. Kalau kita tak tahu nak ni, kita sembang tanya sama-sama ejen ataupun ustaz, tu kita akan bagi solusi lah. Sebab yang saya nak galakkan sangat untuk sesiapa yang untuk siapa yang tengah duk amalkan manisan ataupun minyak gestar ataupun apa-apa produk Ulusa, tolong first dia tolong grab apa yang ada untuk sihatkan kita. Contoh, saya tengok kadang-kadang ada yang selalu tanya, macam mana saya rasa tak selesa ni, saya rasa tak ni, saya tak nu. Okey, Alhamdulillah. Dalam tu ada perkembangan mereka, saya boleh jawab satu-satu. Cuma kalau kata boleh grab lah ibu tu, sebab tak ada kat mana-mana dah. Ibu tu ambil tu, satu lagi perasa tembak angin tu, ambil lah. Yang tu semua tu insya-Allah jadi kunci lah kesihatan untuk proses penyembuhan kita, insya-Allah. Sebab kita tak payah duk pening, kita ni nak makan je sebenarnya. Gastrik ni nak bagi sihat, satu lagi terlampau rindukan nak makan macam orang sihat biasa kat luar tu. Sebab kita ni banyak pantang, tak boleh yang tu, tak boleh yang ni. Okey, lepas tu satu lagi untuk sesiapa yang ada sakit gastrik, GERD, anxiety ni, tapi masih lagi was-was, masih lagi tertanya-tanya, tercari-cari, aku nak macam mana aku nak sihat ni. Aku dah ambil, aku macam-macam grup aku masuk.
Oh, yang ni satu lagi bab. Macam-macam grup Telegram aku masuk, grup Facebook aku masuk, grup WhatsApp aku masuk, macam-macam produk lah. Kan, tak macam produk pun macam-macam jenis grup. Aku involve habis, masuk habis. Duk tanya yang tu boleh, ada orang suggest makan lemon bubuh madu. Ada orang suggest makan yang tu, makan yang ni. Saya amat-amat tak setuju dan mohon untuk left, keluarlah grup-grup daripada membelenggu diri anda. Saya dulu tak pernah involve langsung, tak pernah join langsung grup-grup tu. Macam mana saya boleh beli produk-produk tu, saya search sendiri. Produk-produk lain tu saya duk search sendiri. Bila kita duk tekan nak sihat, duk search lah sendiri. Search, tak main-main. Oh yang ni, oh hari gaji tekan beli. Depa pun pandai. Oh encik kena beli 5 set, kena beli 5 set murah sikit memang apa. Kita pun apalah nak sihat, tekan dah okey. Bayaran. Lepas tu duk ada juga dulu saya tak masuk langsung grup-grup lain, kita baca, kita scroll, yang ni lagi teruk ni segi aku jadi. Pakat duk luah perasaan dalam tu. Kan? Minta maaf untuk banyak orang saya tengok yang kerja cikgu lah. Saya kesian tengok. Ada habaq sampai nak write kertas pun susah habis semua. Ya Allah. Saya minta kalau kata ada lagi tuan-tuan perempuan masih ada dalam grup-grup tu, tolong keluar. Tolong keluar, cari grup-grup yang dibimbing oleh siapa-siapa ejen dalam khulusa terapi. Kalau kita nak grup saya, banyak lah ni. Kalau kata nak grup saya, sekali saya akan tulis dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp group mana-mana saya akan habaq lah. Bolehlah nak join, ataupun saya akan habaq dalam saya punya page sendiri dalam Facebook, IEK, huruf I dengan E huruf sak, lepas tu jarakkan K, C tu huruf sak. Bolehlah nak like page tu. Sebelum jumpa aku lusa ada pantang teruk-teruk ke? Kak Aiza, sebelum jumpa aku lusa ada pantang teruk-teruk ke? Sebelum jumpa aku lusa ni, saya pantang punya, kita punya kajian sendirilah. Kita makan tu kita rasa trigger perut gembung apa, kita tak makan. Sebenarnya saya tak search sangat. Saya tak search sangat dalam internet. Bila saya search dalam internet, naik benda yang mampu, naik benda yang lagi bagi saya. Macam mana kita, Afif Danias, macam mana kita nak tahu kita sembuh? Ada tanda-tanda ke, angin ke, tak ada, lalai. Okey, kita nak tahu kita sakit pun kita boleh juga. Satu kita rasa tak selesa, tu kita nak tahu macam-macam apa yang kita ni, kita boleh buat diagnose. Okey. Kita boleh buat diagnose. Lepas tu kita ada simptom-simptom kita lah yang kita rasa tak sihat tu. Lepas kalau kita nak tahu kita sihat, kita sembuh. Macam saya dulu, saya tahu saya sembuh sebab saya termakan kacang tu je yang first. Saya makan, kalau tidak sebiji pun cukup lah. Mesti rasa sesak nafas, rasa perut kembung. Tapi tak saya makan kacang tu, makan banyak dah. Saya rasa lebih daripada 5-6 suap dah. Bila makan yang tu,
saya rasa okey. Lepas tu balik, yang balik daripada Korea tu saya buat gulai labu. Bila buat gulai labu, Umi WhatsApp. Saya buat dalam status, Umi WhatsApp. Umi kata, oi, labu lagi kembung perut. Ya ke? Tapi makan okey dah. Duk kata hati. Oh, macam tu rupanya. Oh, start tu lah saya try jogging pun boleh dah. Yang syok try menyanyi lah. Sebelum ni kalau gastrik GERD ni nak menyanyi pun tak boleh. Angin tak lepas. Angin tak lepas perut. Orang panggil. Menyanyi pun boleh. Tu time saya lah. Kalau kata nak tahu betul-betul lah. Kalau kata nak tahu sihat tak sihat, kita try buat diagnose. Kita tengok ada angin, tak ada angin lagi. Gastrik tu ada lagi. Boleh lah. Ada apa-apa PM saya lagi. Buat ya bos. Korea, Jepun memang tak ada makanan boleh masuk perut. Sushi syari. Saya masih menanti perasa tembok angin. InsyaAllah dipermudahkan. Handsome-nya Esa no, yang tu kena macam kuat sikit. Aduh, tak ada. Okey, saya ada apa-apa pertanyaan, soalan lagi tak? Saya tadi dah pendekkan lah. Kalau kata nak cerita tu lama lah. Tapi saya dah pendekkan daripada start sakit. Lepas tu Umi tanya sebelum sakit macam mana, tanya cerita sebelum sakit. Lepas tu sampai sembuh dah. Lepas tu yang saya dah pengisian ni. Okey, satu lagi. Ada orang tanya saya, duk rasa ketak memang tu selain pada urut apa lagi? Okey, apa yang saya buat dulu, saya keluar rumah, dekat tanah, saya jejak tanah. Saya pijak tanah sebab yang tu ada orang yang lebih tua lah. Pakcik-pakcik, dia bagi nasihat saya. Yang tu sebenarnya dia tak bagi nasihat untuk gastrik. Untuk anxiety pun dia tak bagi nasihat. Tapi saya guna nasihat dia tu waktu saya trigger ketak badan, lepas tu jadi anxiety semua, saya apply benda tu. Apa dia, saya akan pergi buka kasut, saya akan duduk kat satu tempat tu, tapak kaki biar jejak. MKN tak mesej. Jejak tanah tu. Dia kata apa, kita punya ion charge badan kita yang mana lebih tu dia neutral balik. Sebab dia grounding. Dia grounding balik. Yang mana charge lebih, dia duduk grounding balik. Dan Alhamdulillah, kalau setiap kali saya rasa ketak badan, lepas tu rasa anxiety teruk, saya pergi buat yang tu, memang cool down. Pernah sekali saya tidur terus atas tanah tu. Relax. Dah kita dah rasa cool down dah. Rasa tenang. Terus duduk atas tanah tu. Tidur terus. Tidur. Ada dalam setengah jam. Tu dia orang electrical. Betul tu Umi. Yang tu saya biasa saja juga dekat geng-geng group. Ada yang PM saya cadangkan yang tu dalam geng-geng group bimbingan saya. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya yang bolehlah saya jawab. Kalau tak boleh jawab, Umi dah. Benarnya malam ni nak wish birthday bini ni. Birthday dah itu 23 bulan. Kedai banyak takut lagi nak buka, nak buat kek. Betul tadi dan delivery. Apa lagi yang nak saya waktu saya dekat Korea pula. Waktu saya dekat bukan Korea, Vietnam. Waktu tu vitamin C saya tak pastilah waktu tu ada ke tak, si tenang. Umi ada lagi buat keluar produk si tenang, tapi time tu saya
saya rasa badan saya ni memerlukan vitamin. Jadi bila duduk dekat Vietnam ni, ubat-ubatan mereka murah. So, waktu tu, apa ada? Saya duk amal beroka tu lah. Saya tak tahu betul ke tak betul. Yang tu saya duk fikir memang nak cerita. Sebab apa yang saya nak cerita kat sini, sekarang Khulusa terapi dah ada si tenang. Saya sarankan tak payah dah guna beroka. Guna sahaja si tenang tu. Ada setengah orang dia berkata tak boleh nak minum si tenang tu, saya faham. Dia kata cubalah minum You Strong ke Be Happy dulu. Tapi bagi untuk sumber vitamin C, ambil lah si macam tu. Okey lah. Setakat ni saja. View pun dah 18 orang. Weh, sejam jugalah. Saya ingatkan nak sembang-sembang santai lah. Saya harap siapa yang tengok live ni faham lah lorat Kedah saya. Pekat sikit. Pilah mana pun, celah mana pun, duk cakap Kedah tu lah. Okey. Tak ada Sebelum saya habiskan live ni, saya nak doakan semua yang tengok live ni, yang mana yang masih lagi belum sembuh, saya doakan kembali sihat, kembali bertenaga, kembali sembuh dengan ikhtiar secara konsisten menggunakan produk Khulusa terapi dan disiplin dalam penjagaan dan aturan makanan. Oh, Kak Indo tu tak apa, lagi nanti boleh tengok lain kot. Kita sembang-sembang ya. Ilmu cetek ya. Ilmu sikit je ni. Saja sembang-sembang. Okey. Saya doakan semua kembali sihat lah. Okey, dan sama-sama kita COVID-19 ni akan lenyap cepat yang mungkin. Kedah, saya sebenarnya Kedah halus tak dah kali duduk kulim. Amin Kak Zainah. Kita pekat-pekat doa lah. Apa yang keluar kat doa-doa orang duk bagi tu, try lah amal. Saya dah duk amal untuk COVID-19 ni yang daripada Syekh Zainul Asri. Mudah aja dia kata, baca surah Al-Quraisy 21 kali. Waktu maghrib dengan waktu subuh. Saya duk amal yang tu je. Vitamin C saya dah kata dah tadi, saya sarankan kalau kata vitamin C ni kalau boleh ambil yang si tenang. Ambil si tenang daripada Khulusa terapi tu. InsyaAllah. Dia bancuh dia, saya sarankan apa yang Umi bagi tahu saya, satu sudu besar kita tu masukkan dalam satu cawan besar, satu cawan teh tu, larutkan, minum. Kata Ehsan ni kawan sekolah menengah. Satu kelas tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Okey. Okey ya. Okey semua. Assalamualaikum. Terima kasih tengok live saya yang serba kekurangan ni. Apa-apa pun saya doakan semua sihat. Amin. Okey. Assalamualaikum. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati. Amin. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.